Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita mampu diberi oleh Allah taala melangkah ke rumah Allah taala ini. Lalu kita sama-sama mendirikan sembahyang berjamaah. Dan selepas itu kita mengadakan majlis ilmu. Majlis yang menyebabkan diturunkan rahmat oleh Allah. Majlis yang menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan di dalam syurga Allah. Majlis yang menyebabkan malaikat itu bersama dengan mereka. Dan majlis yang menyebabkan nama-nama orang itu yang berada dalam majlis tersebut ditulis di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan majlis ilmu ada satu majlis yang menyebabkan seseorang itu mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dan kita berada di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dan berada di bulan yang mulia. Bulan Sya'ban, ulama mengatakan Sya'ban ini daripada kalimah Shim Ain beralif Nun Sya'ban. Shim adalah syarafun, kemuliaan. Dan kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Apabila seorang itu sudah mula bersiap sedia untuk menghadapi Ramadan, untuk beribadat kepada Allah, dia adalah orang yang akan mendapat kemuliaan. Dan bulan Sya'ban ini diperintahkan kita agar memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih Allah di bulan Sya'ban. Lalu dikatakan bahawa Sya'ban juga bermakna daripada kalimah Ain, bermakna uluwun, ketinggian. Maka seorang yang beribadat di bulan Sya'ban, Allah tinggikan kedudukannya. Di bulan lain juga begitu. Di bulan Sya'ban dinaikkan lagi. Di bulan Ramadan lagi dinaikkan. Maka kemuliaan yang kita ada di dalamnya di bulan ini, maka sewajarlah kita ini mengisinya dengan kebaikan. Maka itu bermakna birrun, kebaikan. Itu ulama menyatakan ini makna Sya'ban. Birrun adalah kebaikan. Maka bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan bulan yang kita diperintahkan melakukan kebaikan. Di antara kebaikan yang besar adalah ketika mana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang afdal?" Maka Nabi menjawab, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Antara perbuatan yang perlu kita buat baik itu, antaranya buat baik kepada ibu bapa adalah perbuatan yang besar di sisi Allah. Bahkan Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Maka Allah menetapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan zatnya, dan kepada kedua ibu bapanya hendaklah dia berbakti, berbuat baik. Ada seorang lelaki yang soleh. Seorang lelaki yang soleh beribadat siang malam beribadat. Allah hantarkan dia satu malaikat. Lalu malaikat itu berkata, "Aku utusan Allah, dan aku ingin menyatakan kepadamu, ibadat kamu yang bersungguh-sungguh ini tidak melayakkan kamu masuk dalam syurga." Bagaimana keadaan kalau diberitahu begitu? Tetapi sang lelaki yang soleh ini tetap tenang sahaja. Dan dia terus beribadat. Tidak kecewa, tidak meninggalkan ibadat. Terus beribadat. Sehingga malaikat merasa kagum. Sudah dinyatakan tidak layak masuk syurga. Maknanya tempatnya neraka. Tetap beribadat. Maka malaikat rasa kagum.
Maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, beritahu kepada dia, sekarang ini dia menjadi ahli syurga. Lalu malaikat itu datang turun menjumpai manusia biasa, memberitahu, aku utusan Allah. Aku utusan Allah dan hari ini aku ingin memberitahu kepadamu, kamu hari ini sudah menjadi ahli syurga. Apa kata lelaki itu? Adakah lelaki itu gembira, alhamdulillah sudah jadi ahli syurga? Kata sang lelaki yang saleh itu, engkau beritahulah kepada aku, sama ada aku ahli syurga ataupun ahli neraka, aku tetap beribadat. Kerana ibadatku bukan kerana syurga, ibadatku bukan kerana neraka. Maka dalam keadaan macam itu, malaikat itu merasa kagum kepada lelaki ini. Dan Allah menyatakan, itulah dia, hamba aku yang saleh, yang benar-benar taat kepada aku. Lalu sang lelaki yang saleh ini bertanya, baiklah, baru ini, sebelum pada ini kamu kata aku masuk neraka, amalan aku tidak melayakkan syurga. Sekarang sudah masuk dalam syurga. Itu aku tak kira, tak kisah. Hanya kena tahu kenapa aku dahulu dituliskan sebagai ahli neraka. Kenapa? Kata malaikat itu, ada satu ketika kamu ada orang yang berbuat baik kepada ibu kamu. Dia ada seorang ibu. Dia ada seorang ibu. Kamu ada orang yang berbuat baik kepada ibu kamu. Satu hari kamu bekerja letih. Bila letih, maka kamu pun tak balik berehat. Bila berehat, ibu kamu datang. Jadi bila ibu kamu datang, kamu bimbang takut ibu kamu perintah kamu buat kerja, maka kamu berpura-pura tidur. Tujuan dia kerana tidak mahu khidmat dengan ibunya. Itu pun tidak mahu khidmat kerana letih. Maka dia berpura-pura tidur. Ketika kamu berpura-pura tidur, nama kamu terpadam daripada ahli syurga menjadi ahli neraka. Sehinggalah kamu berbakti kembali, maka menyebabkan kamu menjadi ahli syurga. Maka bulan Syaban, bulan birrul walidaini, bulan yang kita benar berbakti ibu bapa dan berbuat baik kepada orang-orang yang kita mengenali, agar di bulan Syaban ini, bulan yang benar-benar kita ini mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak rugi orang buat kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Orang yang buat baik ini akan dibalas dengan kebaikan. Dan alim itu ulfun. Ulfun adalah bermakna berjinak-jinaklah kamu dengan Allah. Maka di bulan Syaban ini juga disuruh kita memperbanyakkan taubat kepada Allah. Di bulan Syaban ini juga disuruh kita memperbaiki amal ibadat kita, agar amal ibadat kita ini semakin hari semakin baik. Maka berjinak-jinak dengan Allah, dengan arti kata mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal ibadat, baik ibadat itu yang wajib, baik ibadat itu yang sunat, mesti dalam keadaan mukhlisin lahuddin, dalam keadaan benar-benar ikhlas melakukan amal ibadah kepada Allah. Apa makna ikhlas dalam beribadat kepada Allah? Seseorang itu, dia apabila melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ibadah yang dilakukan itu dia tidak mengharapkan sedikit pun daripada makhluk. Sama ada pujian, tidak. Pandangan, tidak. Merasa dirinya lebih baik pada orang lain pun, tidak. Tidak ada sedikit pun pandangan dia terhadap makhluk. Ibadatnya hanya pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tadi
diperintahkan melakukan ibadat. Baik ibadat itu baca Quran, berzikir, sembahyang sunat dan seumpamanya tadi, melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka disuruh kita ini di bulan Syaban ini memperbanyakkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nun itu Syaban, nun itu bermakna nur cahaya, bulan yang dipenuhi dengan cahaya. Para jemaah sekalian, kita nanti di atas muka dunia kita diperintahkan beribadat. Nanti dekat negeri akhirat nanti seseorang itu ada datang kepada Allah dalam keadaan wajah yang bercahaya, tubuh yang bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ada yang Allah bercahayakan wajahnya dan ada orang yang Allah gelapkan akan wajahnya. Maka seseorang itu bagaimana nak mendapat cahaya dekat negeri akhirat? Setiap amal yang dilakukan di atas muka dunia itu mendatangkan cahaya di negeri akhirat. Membaca Al-Quran itu cahaya, mengambil wuduk itu cahaya, berzikir itu cahaya, bersedekah itu cahaya. Cahayanya itu di mana? Cahayanya di negeri akhirat kelak. Maka beruntunglah seseorang tadi apabila sahaja dia ini beramal, maka amalan dia itu mendatangkan cahaya di negeri akhirat. Maka disuruh kita beribadat sebanyak-banyaknya. Maka ketahuilah, seandainya seseorang itu mampu beribadat sebanyak mana yang dia mampu, alhamdulillah, maka ada ulama-ulama yang sembahyang sampai 1000 rakaat. Sabi Al-Badani sembahyang 800 rakaat. Ada yang khatam Al-Quran seminggu sekali. Sebulan ada yang sampai 60 kali khatam Quran. Ada yang khatam Quran setiap hari. Itu mengikut kemampuan masing-masing dan itu melihat kepada kedudukan iman. Hanya di zaman kita hari ini mencari orang yang beribadat begitu banyak seumpama itu amatlah sukar sekali. Namun kata ulama, kalau kamu tidak mampu beribadat banyak-banyak, maka hendaklah kamu mempunyai sifat yang membawa kepada kamu kebaikan yang begitu besar. Maka kebaikan yang begitu besar itu duduk pada apa? Duduk kepada akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna orang yang beriman itu, iman seseorang itu sebenar-benar sempurna itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka di zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat. Apabila satu ketika Nabi duduk dalam majlis ilmu bersama sahabat ramai-ramai, lalu Nabi berkata akan masuk daripada pintu itu seorang ahli syurga. Maka masuklah, ditakdirkan oleh Allah, masuk seorang orang tua yang tidak larat mana berjalan, masuk duduk dalam majlis ilmu. Katanya peristiwa itu berlaku beberapa kali. Bila Rasulullah kata akan masuk ahli syurga, hari yang lain orang yang sama, hari yang lain orang yang sama. Maka tahulah ini dia ahli syurga. Lalu ketika itu satu orang sahabat menyiasat, pergi tengok, pergi jadi tetamu dia. Apakah amalan yang menyebabkan dia menjadi ahli syurga? Apakah amalan? Ternyata setelah dilihat selama 3 hari 3 malam, tidak kelihatan orang tua itu beribadat sebagaimana orang lain. Disangka sembahyang sampai pagi, tidak. Disangka baca Quran banyak-banyak, tidak. Sebagaimana sahabat-sahabat lain. Ramai lagi sahabat-sahabat lain yang kuat ibadat, tapi Rasulullah jamin dia ahli syurga. Maka hairatlah dia. Setelah 3 hari dia duduk menjadi tetamu. Tujuan dia kata, saya mau menjadi tetamu Pak Cik macam mana? Boleh.
Lalu akhirnya dilihat selama 3 hari tidak ada amal-amal yang hebat. Akhirnya bertanya, apakah yang menyebabkan Rasulullah menjamin di masuk syurga? Maka dia mengatakan bahawa dia adalah orang yang sentiasa menjaga hati dia. Tidak membenci orang yang beriman kepada Allah. Tidak memandang buruk kepada orang yang beriman kepada Allah. Tidak berburuk sangka dengan orang yang lain. Dan memaafkan segala kesalahan orang. Dan dalam waktu yang sama, dia juga menjaga lidahnya daripada menyatakan perkara yang buruk terhadap orang lain. Maka sahabat fahamlah, oh itulah sebabnya yang menyebabkan dia dijamin menjadi ahli syurga. Maka kalau kita tidak mampu melakukan amal ibadat yang banyak sebagaimana orang-orang yang soleh, cukuplah kalau kita ini berjaya menjaga anggota kita daripada menyatakan buruk kepada orang lain. Dan apabila seorang itu berjaya membersihkan hatinya, menjaga hatinya, dia adalah orang yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang yang menyucikan hatinya dan rugilah orang yang mengotori akan hatinya. Ibadat kita ini datang cahaya, tapi kadang-kadang cahaya itu terpadam. Dengan apa? Dengan maksiat yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bermakna ketika mana kamu berada, di mana sahaja, maka jagalah diri kamu dengan Allah Ta'ala. Namun sebagai manusia yang lemah, kita sering jatuh kepada maksiat. Sering duduk dalam keadaan lalai. Kata Imam Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, orang yang tidur itu hendaklah dibangunkan. Orang yang lalai itu hendaklah dinasihatkan, disedarkan. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa apabila sahaja seorang itu lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, lalu disuruh kepada kita ini agar wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Hendaklah dia ini cepat-cepat kembali kepada Allah. Maka di bulan Sya'ban ini kita kena kembali kepada Allah, melihat kepada apa yang kita lakukan. Kalau dari segi ibadat kita mampu beribadat, bersyukur. Tapi kalau kita jatuh kepada maksiat, hendaklah kita kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan kepada seseorang, bila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang itu, maka yang pertama, Allah mempermudahkan dia dalam melakukan amal. Para jemaah, insya-Allah Allah ingin beri kebaikan semua kepada para jemaah. Kalau tidak diberi kebaikan, para jemaah tidak akan sampai ke rumah Allah. Orang yang sampai ke rumah Allah itu orang yang Allah pilih, Allah nak beri kebaikan kepada dia. Maka tanda orang itu Allah masih kasih dia, Allah nak beri kebaikan, Allah datang, Allah jemput dia. Maka dipermudahkan dia dalam melakukan amal. Sehingga dikatakan ada orang bersungguh-sungguh nak beramal, tapi bila nak beramal saja, ada saja apa-apa halangan. Tetapi apabila dipermudahkan, itu tanda Allah nak beri dia itu, maknanya Allah masih ada kasih, Allah memandang dia dengan kebaikan. Yang kedua, Allah ku datangkan dia orang-orang yang saleh, ataupun dia berdampingan dengan orang-orang yang saleh. Berdampingan dengan orang saleh ini diceritakan
Diceritakan dalam satu kitab. Ada seorang duduk atas muka dunia, tidak ada ibadat, tidak ada amal. Apabila dibangkit dekat negeri akhirat, dia ini tak layak masuk dalam syurga. Maka malaikat ambil dia, heret dia, bawa dia ke neraka. Dalam perjalanan heret dia ke neraka itu, lalu Allah berkata, nanti dulu, cuba kamu tengok, adakah dia pernah hadir di dalam majlis ulama? Tengok, ternyata tidak ada. Tidak ada. Mereka pun nak bawa lagi. Allah Ta'ala kata, cuba kamu tengok, pernahkah dia bersalaman dengan ulama? Tolong dia jumpa tengah jalan, dia salam. Tidak pernah. Pernahkah dia makan sekali? Tidak pernah. Maka bila ditanya tidak ada. Akhirnya Allah Ta'ala kata, masukkan dia di dalam syurga. Maka malaikat merasa hairan. Lalu bertanya malaikat, ya Allah, apakah yang menyebabkan dia ini dimasukkan dalam syurga? Lalu dikatakan bahawa dia ada satu orang sahabat. Sahabat dia ini dikasihi oleh orang soleh. Maknanya dia ada satu orang sahabat, dan sahabat dia ini dikasihi oleh orang-orang yang soleh. Maka sebab sahabat dia yang dikasihi oleh orang soleh tadi, dengan dia tadi dapat tumpah masuk dalam syurga. Sebab itu kata ulama, kalau Allah nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah Ta'ala datangkan dia orang yang baik, orang yang membawa dia kepada kebaikan. Namun ada ulama mengatakan, antara tanda dia ini jauh dengan Allah, apabila diberi teman yang baik, dia pilih teman yang buruk. Apabila dia ada peluang pergi tempat baik, dia pergi tempat yang buruk. Ini ada ceramah perdana, ini ada konsert, pilih konsert lah. Contoh, ini kata ulama, diberi peluang pergi ke tempat yang baik, dipilihnya tempat yang buruk. Diberi peluang untuk berdampingan orang yang saleh, dipilihnya orang yang buruk. Dan juga apabila sahaja Allah Ta'ala memberi kepada dia peluang untuk melakukan ketaatan, dipilihnya buat maksiat. Waliyazubillah. Maka dalam keadaan macam itu, apabila Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala datangkan orang yang baik kepada dia. Dan yang ketiga, seseorang yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala jadikan dia mudah berzikir dengan Allah. Zikir itu mudah. Tapi bagi orang yang tidak dipilih oleh Allah, tidak semudah yang disangkakan. Sebab itu datang satu orang sahabat Nabi. Datang seorang sahabat Nabi berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak. Bagilah saya satu amalan yang kalau saya amalkan, saya boleh masuk dalam syurga. Yang saya tak perlu dah tanya orang lain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan kepada sahabat ini. Waliyakun lisanaka rutban bi zikrillah. Maka jadikanlah lidah kamu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh sebut nama Allah? Siapa yang boleh zikir banyak-banyak? Orang yang boleh berzikir banyak-banyak itu orang yang Allah beri kebaikan kepada dia. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan di sisi Allah, Allah tak nak beri kebaikan, dia tak mampu berzikir. Walaupun zikir itu mudah sahaja, tapi tidak mampu berzikir. InsyaAllah para jemaah, moga-moga Allah Ta'ala jadikan lidah yang berzikir. Sentiasa duduk di tempat ahli zikir. Sentiasa menjadikan, insyaAllah, moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa disebut namanya di hadapan Allah. Kerana Allah berfirman, fazkuruni askurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu sebut nama Allah, Allah sebut nama kamu.
Itu tanda apabila Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah mudahkan dia rezeki. Dan yang keempat, bila Allah nak beri kebaikan kepada dia, walaupun dia ahli maksiat sekalipun, Allah mudahkan dia untuk bertaubat. Sehingga dia ini bila jatuh maksiat, dia tidak akan berpanjangan dalam maksiat. Sampai masa itu terdetik hati dia, aku kena kembali kepada Allah. Menangis depan Allah, merayu pada Allah, jatuh lagi, kembali lagi. Allah memudahkan dia untuk taubat. Disebut dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, lihatlah hamba aku itu, dia melakukan maksiat, tapi apabila dia melakukan maksiat, dia tahu bahawa dia ada Allah. Apabila dia melakukan maksiat, dia tahu dia ada Tuhan, dia ada Allah. Yang mana Allah itu Maha Pengampun. Dan dia bertaubat bersungguh-sungguh selepas dia jatuh maksiat. Maka kata Allah pada malaikat, wahai malaikatku, aku terima taubat dia. Selang beberapa lama, buat balik maksiat tu. Dia buat lagi. Bila dia buat lagi, kemudian dia menyesal, dia bertaubat lagi kepada Allah. Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikatku, kau tengok hamba ku ini. Dia buat lagi maksiat, dia taubat lagi, aku terima lagi. Lepas pada itu, selang beberapa lama, dia buat lagi. Bila dia buat lagi, dia kembali bertaubat. Allah tetap kata macam dahulunya. Macam sebelum pada itu pada malaikat, aku terima dia. Lalu hairanlah malaikat. Lalu Allah berkata, demikianlah keadaan dia. Demikianlah keadaan dia. Kalau dia jatuh maksiat taubat, begitu seterusnya, Allah Ta'ala tetap menerimanya. Maka itu tandanya apa? Tandanya Allah nak beri kebaikan kepada seseorang itu. Sebab itu orang-orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah, kadang-kadang dia tetap merasa takut walaupun dia melakukan ibadat. Kerana bimbang, takut ibadat dia ini yang menyebabkan dia terhalang daripada taubat. Kerana betapa ramai ahli ibadat merasakan dia tidak perlu bertaubat. Ahli ibadat melihat yang perlu bertaubat itu ahli maksiat. Sebenarnya tidak. Ahli maksiat perlu taubat, ahli ibadat perlu bertaubat. Kedua-duanya perlu bertaubat. Kalau ditanya manakah yang lebih perlu bertaubat, ahli taat ke ahli ibadat? Ada mengatakan bahawa ahli ibadat lebih diperlukan. Kerana ahli ibadat ini kadang-kadang bila dia beribadat, dia merasakan dirinya sudah baik. Ahli maksiat memang dia tahu dia tak baik. Lepas tu dia nak bertaubat kepada Allah. Maka seorang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka Allah Ta'ala beri taubat kepada dia. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi kitab ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang daripada kamu, dia beramal dengan amalan ahli syurga, bersungguh-sungguh buat ibadah, sehingga antara dia dengan syurga hanya satu hasta saja. Namun Allah tetap dah di Lauh Mahfuz. Di akhir-akhir dia nak mati, beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Nak beritahu bahawa Allah sudah menetapkan kita. Kita ahli syurga ke, kita ahli neraka? Kita ahli neraka ke, kita ahli syurga? Allah tetap neraka. Di sisi Allah, Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu ni kita ahli syurga atau ahli neraka. Tapi Allah sudah menetapkan. Sehingga diceritakan seorang yang beramal dengan amalan ahli syurga, hampir-hampir nak mati, akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka.
inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainahu ila zira, sehingga ada seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Dia beramal dengan ahli neraka sehingga kan dia dengan neraka itu satu hasta saja. Di akhir-akhir nak mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk di dalam syurga. Ada kisah dua beradik. Dua beradik, seorang buat maksiat, seorang buat ibadat. Yang mana buat maksiat, abang ke adik dia, tak pastilah, lupa dah. Tapi dua beradik ni, seorang buat ibadat, seorang buat maksiat. Yang seorang ni maksiat saja kerja dia, yang seorang ibadat saja kerja dia. Setelah lama buat ibadat, dia pun fikir, adik-beradik aku, kalau adik-adik lah yang buat taat, adik aku tu buat taat sama, aku buat maksiat. Aku buat maksiat sama, aku buat taat. Nak berasa sekali buat maksiat berada. Lepas tu taubat lah. Kata dia, yang ni buat maksiat, abang aku tu buat taat sama, aku kena taubat lah. Maka berlakulah dua beradik tadi. Berlaku dua beradik datang, yang ahli maksiat ni nak bertaubat, yang ahli ibadat nak buat maksiat. Bertembung dua belangkor dia, jatuh kedua-dua mati. Bila kedua-dua mati, yang buat maksiat itu Allah Ta'ala arahkan malaikat masukkan di dalam syurga. Itu yang buat maksiat. Yang buat taat tu mati ketika bercita-cita nak buat maksiat, dimasukkan dia di dalam neraka Allah. Waliyazbillah. Maka bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala jadikan dia ini suka kepada taubat ataupun tidak kekal di dalam maksiat. Ketika mana buat maksiat, kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara orang yang Allah Ta'ala ingin beri kebaikan kepada dia adalah seseorang itu Allah Ta'ala jadikan dia suka menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Satu amalan yang begitu hebat, amalan menginfakkan harta pada jalan Allah, sebesar-besar maksiat, kemukaan Allah kepada dia, ada satu benda yang menyebabkan, satu amalan yang menyebabkan daripada mendapat kemukaan Allah, jadi Allah Ta'ala kasih pada dia. Amalannya adalah infak, sedekah. Bahkan sedekah ini juga dikatakan bahawa membawa kepada seseorang itu dijauhkan daripada azab api neraka. Nabi SAW berdakwah. Bila balik, ada Siti Aisyah tinggallah kema ke Nabi. Buat balik tadi, sedia makanan Nabi. Makanan Nabi ni kema je. Maka Aisyah simpan. Tengok-tengok Aisyah simpan, nanti Nabi balik nak bagi kema ke Nabi, datang satu orang fakir. Pergi rumah Rasulullah, minta makanan. Siti Aisyah dah tak ada makanan, tapi diberi kepada fakir tadi. Bila Rasulullah balik saja ke rumah, tanya Siti Aisyah. Siti Aisyah kata tak ada, tadi ada kema, tapi diberi pada orang. Rasulullah memuji perbuatan Siti Aisyah, walaupun Siti Aisyah tak simpan makanan ke dia. Apa kata Rasulullah? Ittaqun nar walau bisyikki min tamrin. Takutlah kamu daripada api neraka, walaupun hanya belahan daripada buah tamar. Kalaulah ambil buah tamar sebelah tu, bagi dah dijauhkan daripada api neraka. Maka dengan sebab itulah dikatakan amalan para awliya Allah, wali-wali Allah, mereka itu adalah golongan orang yang suka infak hati pada jalan Allah. Bahkan ahli maksiat disebut dalam kitab yang lain. Dia kata ahli maksiat, seorang yang banyak melakukan maksiat, tiba-tiba dia ada infak fisabilillah, dia ada beri makan kepada orang, boleh menyebabkan dia masuk dalam syurga.
Disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Seorang berjalan, tiba-tiba nampak pasir yang tinggi, umpama bukit pasir. Dia pun berkata, kebetulan di kampung sana ada kekurangan gandum. Dia kata, kalaulah bukit pasir ini Allah Ta'ala jadikan gandum, aku akan ambil gandum ini kepada orang-orang yang lapar. Dia kata tu je. Dekat negeri akhirat, dia dimasukkan dalam syurga. Lalu dia bertanya, apakah amalan saya yang menyebabkan saya masuk dalam syurga? Lalu katanya Allah Ta'ala, tidakkah kamu ingat dahulu, satu ketika dahulu, kamu tengok bukit daripada pasir, kamu berkata, kalaulah bukit pasir ini jadi gandum, aku beri makan pada orang yang lapar. Maka dengan amalan itulah engkau dimasukkan di dalam syurga Allah. Begitu hebat, begitu besar kedudukan. Sehingga dikatakan bahawa apabila sahaja Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala campakkan di dalam hati seseorang itu menjadi orang yang dermawan, suka infak, suka memberi kepada orang. Dan apa-apa yang diinfakkan pada jalan Allah Ta'ala itu, semuanya itu akan dapat menolong dia dekat negeri akhirat. Nabi SAW satu hari dia jamu orang fakir miskin. Dia sembelih kambing. Sembelih kambing, lepas sembelih kambing, buat makan, bagi fakir miskin. Fakir miskin datang. Dan baginda terkenal orang yang sangat pemurah. Walaupun baginda ini maknanya tidak menyimpan harta. Harta ada di tangan Rasulullah bagaikan air yang mengalir. Lalulah dikatakan dia beri makan kepada fakir miskin kambing. Lagi kambing. Fakir miskin datang makan. Habis dah, semua dah makan dah. Maka Rasulullah tanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada lagi tak daging kambing? Kalau ada, Rasulullah nak makan. Maka Siti Aisyah pun tengok-tengok, tak ada tu. Tak ada. Kalau ada sedikit saja yang ada. Bila ada yang sedikit itu, lalulah Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya Rasulullah, semua hak lain itu dah habis dah, diambil oleh orang. Semua dah jadi milik orang. Hak ni je milik kamu. Sikit saja ada milik kamu. Hak lain itu milik orang. Lalu Rasulullah beritahu kepada Siti Aisyah, bukan begitu. Bukan yang sebenarnya semua yang dimakan oleh orang itulah milik Rasulullah. Semua yang diberi itulah milik dia. Ia tinggal ini bukan. Maka dikatakan bahawa orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah, Allah mengira sebanyak mana yang diberi pada orang lain. Dan apabila saja dia ini menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala, bermakna dia dekat dengan Allah dan harta dia tidak akan kurang. Tidak akan kurang. Maka ini tanda orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Maka perkara inilah yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga insya-Allah amalan ibadat kita di bulan Sya'ban ini dipertingkatkan dan menyebabkan Allah memandang kita dengan pandangan redha. Dan insya-Allah moga-moga masuk bulan Ramadan kita semua dipilih oleh Allah Ta'ala di kalangan orang yang mendapat rahmat, mendapat keampunan dan kelepasan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada para jemaah sekalian. Saya minta maaf lah, ada batuk-batuk sikit. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita bertemu lagi insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghithna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.